Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Mawar karangan pandang tak jemu, tambah seri dibias cahaya. Buku menyimpan selaut ilmu, bangsa membaca, bangsa berjaya. Saya, nama diberi Amirah Najwa binti Muhammad Zahar, tingkatan 3. Menuntut ilmu di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sagu. Hobi saya ialah membaca buku, terutamanya buku berbentuk novel, dan cita-cita saya ingin menjadi seorang doktor haiwan. Di sekolah, saya memegang jawatan sebagai seorang pengawas sekolah. Pada hari ini, buku yang akan saya kongsikan adalah sebuah buku kumpulan cerpen remaja berjudul Gadis dan Cermin Masa Depan, karya Muhammad Helmi Ahmad yang merupakan seorang penulis aktif dalam dunia penulisan puisi, cerpen dan rencana. Karya beliau sering mendapat tempat dalam akhbar tempatan dan majalah seperti Berita Minggu, Mingguan Malaysia dan banyak lagi. Buku Gadis dan Cermin Masa Depan ini diterbitkan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia Berhad pada tahun 2018. Buku ini mempunyai 158 helai muka surat. Saya telah memilih untuk berkongsi salah satu cerpen di dalam buku ini yang bertajuk Pinang dan Sebatang. Cerpen ini mengisahkan tentang Adin dan cadangannya untuk menebang pokok pinang kesayangan neneknya untuk dijadikan titi. Satu-satunya titi yang menghubungkan kampung Adin ke jalan besar untuk dia ke sekolah telah runtuh dirempuh ribut. Sesi persekolahan akan dibuka sehari 2 lagi, tetapi bantuan masih belum sampai. Sekiranya titi itu tidak dibaik pulih, nescaya Adin dan anak-anak kampung yang lain akan bercuti. Namun begitu, Adin tidak sabar untuk memulakan sesi persekolahan baharu. Adin memikirkan cara yang paling baik untuk meluahkan cadangannya itu, cadangan menebang pokok pinang kepada neneknya. Adin risau neneknya akan mentertawakan cadangannya itu kerana budak yang malas sepertinya ada hati hendak membaiki titi agar dapat ke sekolah. Walau bagaimanapun, Adin nekat untuk memberitahu neneknya. Biarlah neneknya yang membuat keputusan. Tetapi neneknya marah akan cadangannya itu. Katanya, dia sudah menanam pokok pinang itu sebelum Adin lahir lagi. Jika dia tebang pokok pinang itu, samalah seperti Adin membunuh kehidupan neneknya. Di kampung itu, tidak ada lagi orang yang menanam pokok pinang selain nenek Adin. Jika hendak mencarinya di bandar, harganya mahal. Nenek Adin pula, jika sehari semalam dia tidak makan pinang gobek, dia tidak dapat duduk dengan tenang. Adin membaringkan tangan kanannya di dahi. Sepatutnya, sedari awal lagi, dia tidak mencadangkan sebegitu. Adin rasa bersalah kerana neneknya tidak pernah meminta apa pun daripadanya selama mereka hidup bersama. Kerana prinsip neneknya, nikmatilah apa yang ada, bukan meminta apa yang bukan milik mereka. Keesokan paginya, ketika Adin sedang bersarapan, neneknya bangun ke dapur untuk mengambil sebilah kapak lama. Dia memberikan kapak itu kepada Adin dan menyuruhnya menebang pokok pinang selepas sarapan. Adin meminta maaf kepada neneknya dan berkata bahawa dia menghormati keputusan neneknya jika dia tidak rela pokok pinang itu ditebang. Tetapi neneknya tidak mahu cucunya itu ketinggalan dalam pelajaran. Dia mahu Adin bersihkan nama keluarganya, tunjukkan bahawa orang susah juga mampu berjaya asalkan ada kemahuan dan kesungguhan. Azam yang telah Adin pacakkan itu biarlah teguh di hati.
Adin berterima kasih kepada neneknya. Dia turun dari rumah menuju ke pokok pinang. Dengan lafaz bismillah, Adin menetak pangkal pokok pinang itu dengan sekuat hati. Dia tidak percaya bahawa pinang itu sekeras batu dan tidak dapat ditumbangkan oleh tangannya. Penduduk kampung yang lalu di depan rumahnya mula datang membantu. Adin melaung dengan sekuat hati tak kala melihat seseorang berada di hujung pokok pinang. Dia percaya kelibat itu bukanlah saka yang menumpang pokok pinang itu, mahupun yang dibelah oleh neneknya. Sebaliknya, kelibat seorang manusia. Pokok pinang yang hampir tumbang itu bergegar-gegar tak kala direngkuh oleh penduduk kampung. Pokok pinang itu selamat ditumbangkan. Penduduk kampung berlari-lari ke hujung untuk melihat siapa yang ditimpa pokok pinang. Rupa-rupanya nenek Adin yang ditimpa pokok pinang itu. Nenek Adin terbaring dengan dahi bertumpuk darah dan sebelah tangannya menggenggam sebiji pinang masak. Adin dengan pantas menyuruh orang kampung menelefon ambulans supaya neneknya dibawa ke hospital. Cerpen ini sungguh menyentuh hati saya melihat perjuangan dan pengorbanan mereka berdua. Keazaman seorang pelajar untuk belajar bersungguh-sungguh dan kasih sayang seorang nenek yang sanggup melakukan apa sahaja demi cucunya berjaya. Oleh itu, marilah kita mengambil iktibar daripada cerpen ini dengan belajar bersungguh-sungguh supaya sesuatu pengorbanan itu tidak menjadi sia-sia. Akhirul kalam, nadi ilmu, amalan membaca. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.